Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi nama Muhammad Azri bin Ismail, nombor metrik 061839. Jadi kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan ciri-ciri perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang akan kami sentuh berkenaan dengan tajuk ini, yang pertama adalah tauhid, iaitu visi utama dalam dunia bisnes. Dan yang kedua berkenaan dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga berkenaan dengan kepimpinan, risalah kepimpinan, bagaimana kepimpinan baginda membawa risalah kepada dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Dan yang keempat berkenaan dengan pengurusan, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurus berkenaan dengan dalam kalangan masyarakat, keluarga, dan juga mengawal emosi apabila mendapat cacian dan fitnah daripada masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi perkara-perkara ini akan disentuh, akan dikupas oleh sahabat-sahabat sekalian lah. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan ciri-ciri perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagian yang pertama, bahagian tauhid. Poin yang pertama, poin sinar tauhid. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu sinar tauhid yang mampu membawa pemikiran, membasmi pemikiran jahiliyah dan juga perlakuan jahiliyah masyarakat Arab. Jadi hadirnya Islam ini adalah membimbing manusia keluar daripada kegelapan jahiliyah kepada sinar terang mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi tauhid kepada Allah Ta'ala adalah akidah yang sebenar-benarnya, akidah yang sebetulnya, dengan tidak berpaling kepada keuntungan dunia semata-mata. Jadi Allah Ta'ala ini melihat kepada siapa yang bertakwa kepadanya. Jadi seorang peniaga ini apabila memiliki akidah yang betul, akidah yang benar, maka dalam dunia bisnes ini tidak akan melihat kepada keuntungan dunia, keuntungan seisi dunia, bahkan melihat kepada redha Allah Ta'ala semata-mata. Itu yang kita nak. Jadi poin yang pertama. Yang poin yang kedua, kembara tauhid dalam bisnes. Jadi poin yang kedua ini berkenaan dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan pengembala kambing dan diteruskan dengan mengikut bapa saudaranya pergi rombongan berdagang ke Syam. Mereka masyarakat Arab ni, perjalanan utama ada dua. Dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ada sebut dalam kitabnya, apabila datangnya musim dingin, musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman, dan apabila datangnya musim panas, mereka akan pergi ke Syam. Jadi ni perjalanan utama mereka. Okey, jadi kita teruskan sambungan. Rombongan mereka ni pergi ke Syam. Lalu terhentilah mereka ni pada satu tempat, iaitu Basrah namanya. Lalu disapa mereka ni, rombongan mereka ni, oleh pendeta Nasrani, pendeta Bahirah namanya, pendeta Bahirah. Lalu disapa dan tidak hanya itu, dijamu dengan makanan. Lalu pendeta Bahirah ini melihat tanda kenabian yang ada pada baginda. Pendeta Bahirah ini mengetahui tentang tanda kenabian ini pada dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil
Jadi lalu dengan jujurnya pendeta ini memberitahu kepada Abu Talib bahawa anak saudaranya ini akan menjadi pemimpin yang agung, dan pemimpin yang membawa umat kepada jalan yang benar. Lalu dinasihati oleh pendeta ni kepada Abu Talib membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ke Mekah, tidak membawa ke Syam. Lalu dengarlah Abu Talib ini akan nasihat yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Kerana Abu Talib ni amat sayang kepada anak saudara dia. Jadi setelah tu tu poin yang kedua, inspirasi yang ditunjukkan, sifat yang ditunjukkan oleh pendeta Bahirah. Jadi kita ni kena berprasangka baiklah kepada orang yang bukan Islam. Nak orang Islam sekali dah. Jadi orang bukan Islam pun kita dituntut bersangka baik. Ni kan orang Islam sendiri. Jadi apabila ni kita menunjukkan, mempamerkan akhlak dan perbuatan yang baik, perbuatan yang diajar oleh Islam, maka secara tidak langsung mereka yang melihat kepada kita ni, mereka yang terutamanya mereka orang yang bukan Islam ni suka akan kelakuan kita. Jadi secara tidak langsung ni kita dapat menyebarkan akhlak Islam yang ajar, Islam ajar. Jadi kita kena ingat bahawa dalam dunia bisnes ini adalah dunia bisnes ni adalah satu perjuangan mana yang menyampaikan dakwah Islam. Bukan sahaja kita duduk di masjid-masjid nak sampaikan dakwah. Dalam dunia bisnes ni pun kita ni adalah satu medan untuk menyampaikan dakwah. Tu poin yang kedua. Jadi poin yang ketiga, Allah adalah sandaran utama. Jadi berkenaan dengan poin yang ketiga ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat cacian dan juga fitnah, ancaman daripada golongan musyrikin Quraisy. Yang mana kita ambil satu, iaitu mereka ni memfitnah Nabi bahawa Al-Quran yang Nabi tu bawa adalah yang ditulis oleh baginda sendiri pada waktu malam dan dibaca di siang hari, dan mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah mimpi semata-mata, angan-angan semata-mata. Inilah fitnah yang mana kaum Quraisy melemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara sebegini yang Nabi terima dan para sahabat. Lalu selain pada tu banyak lagi lah cemuhan-cemuhan yang dapat daripada kaum golongan musyrikin Quraisy ni. Jadi iktibar yang kita dapat ambil bahawa apabila kita ni termakan dengan segala perilaku sebegini, segala cemuhan orang lain, maka kita tidak akan mampu berjaya. Duduk tempat biasa, tidak akan mampu naik ke atas. Jadi tu adalah perkara yang patut kita jauhi. Dalam bisnes ini kita selalu dihidangkan dengan berbagai-bagai halangan. Kerana apabila seseorang ini memasuki dunia bisnes ini, dia ni akan tahu bahawa bukan mudah untuk berada dalam dunia bisnes. Dihimpit orang-orang politik demi mendapatkan pengaruh supaya nak berjaya. Jadi kita kena ingat, apabila kita melakukan sebegini, kita mencari orang, mencari pengaruh, mencari orang ternama, orang yang berada demi mengikut jejak langkah kejayaannya, maka kita tidak akan berjaya sampai bila-bila. Jadi kita tidak akan berjaya. Walaupun ada perkataan apabila kita mengikut
kita mengambil apa, pengaruh daripada orang berjaya, kita akan berjaya tapi belum berjaya lagi. Tapi sebaliknya apabila kita ni berlandaskan Allah Ta'ala, berlandaskan Allah Ta'ala, wa ufawwidu amri ila Allah, apabila ni kita menyerahkan sebulat-bulat kepada Allah Ta'ala semata-mata, kita akan berjaya insya-Allah. Jadi setakat tu ialah perbahasan kita berkenaan dengan bahagian yang pertama, bahagian tauhid. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qaid Ahzab bin Faizal Halil. Nombor matrik saya 059948. Jadi pada hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya untuk meneruskan tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk pengurusan perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, suka untuk saya membacakan beberapa poin penting bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan perniagaan beliau. Yang pertama, beliau menguruskan perniagaan dengan sentiasa menghormati peniaga lain. Itu pertama. Jadi yang kedua, ini adalah sangat-sangat dituntut dalam setiap orang peniaga, iaitu merancang ataupun perancangan perniagaan yang sistematik. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perniagaan yang mematuhi syariah Islamiah. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, iaitu perniagaan yang mementingkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita menghuraikan setiap poin-poin yang telah saya berikan. Jadi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghormati peniaga lain. Salah satu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguruskan perniagaan beliau adalah dengan tidak menyakitkan hati rakan niaga beliau lain, kerana mereka ini saling memerlukan antara satu sama lain. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesusahan, beliau akan meminta tolong daripada rakan niaga beliau, dan sama ada mereka dalam kesusahan, mereka juga akan meminta pertolongan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling memerlukan, saling menghormati antara satu sama lain. Jadi yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merancang perniagaannya dengan sistematik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang peniaga yang bijak kerana beliau tidak menggunakan rancangan perniagaan yang biasa, namun beliau menggunakan cara untuk memenangkan hati pelanggan daripada keuntungan. Beliau tidak mementingkan keuntungan, namun apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam letakkan pada pertamanya, iaitu beliau mengutamakan untuk memenangkan hati pelanggan, untuk memuaskan hati pelanggan. Jadi perkara ini adalah satu rancangan yang sangat baik. Dalam setiap orang peniaga itu perlu ada satu rancangan yang sistematik agar barang yang mereka jual laris dan suka untuk orang ramai membeli barang dengan mereka. Itu satu-satunya rancangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan, dan banyak lagi. Seterusnya, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perniagaan yang mematuhi syariah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang peniaga yang mengutamakan keuntungan, itu sudah pasti. Namun beliau sanggup mengabaikan, ada setengah peniaga yang sanggup mengabaikan undang-undang Islam. Namun Rasulullah SAW sangat menjaganya agar bersikap jujur dalam setiap barang yang dijualnya. Jadi yang terakhir, iaitu Rasulullah sangat mementingkan akan keberkatan. Rasulullah SAW lebih mengutamakan akhirat dalam setiap perkara yang dilakukan, agar setiap perkara tersebut itu diikuti dengan kemewahan dunia yang berkat. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah apabila kita mengutamakan akhirat, maka dunia akan ikut di belakang. Oleh itu Rasulullah SAW menunjukkan satu contoh ataupun satu perkara yang sangat
perlu diikuti oleh orang ataupun umat pada hari ini, iaitu dalam setiap perkara yang kita lakukan, sama ada amal ibadat, perniagaan ataupun bersukan sekalipun, bila mana kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita mengutamakan perkara akhirat, insya-Allah dunia akan mengikuti kita. Kemewahan dunia itu akan mengikuti kita setiap kali apa yang kita lakukan itu berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya dapat simpulkan dalam tajuk saya ini, pada tajuk saya ini ialah Rasulullah SAW ada seorang peniaga yang sangat bijak, sangat sistematik, sangat cerdas akal fikirannya, iaitu yang dianugerahkan oleh Allah untuk merancang perniagaannya supaya orang ramai membeli, bukan sekadar membeli, namun dapat mencontohi akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sangat teliti dalam menguruskan perniagaan agar setiap barang yang dijual laris, terjual, dan bahagian keuntungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolak terlebih dahulu. Yang pertama dan yang paling utama adalah Nabi mengutamakan pelanggannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan masuk kepada kepribadian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik hati manusia dalam menjalankan perniagaan. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh disaksikan bukan sahaja dalam konsep kekeluargaan, bahkan dapat dilihat atas kepribadian budi pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli perniagaan dalam menjalankan perniagaan sehariannya bersama masyarakat setempat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Jadi kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuktikan padanya terdapat contoh tauladan yang terbaik yang dapat dijadikan ikutan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat manusia. Jadi antara aspek akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perniagaan, yang pertamanya atas dasar kejujuran dan menerusi kepribadian akhlak mulia yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai di kalangan peniaga yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rakan kongsi dalam perniagaan, termasuklah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mengahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kagum dengan akhlak terpuji, akhlak mulia yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbekalkan kepribadian Rasulullah yang unggul ini, baginda menjadi usahawan yang berjaya dan terkenal dalam kalangan masyarakat Arab. Hal ini bertepatan dengan gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Amin, yang bermaksud yang dipercayai. Jadi yang seterusnya, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sifat dermawan. Baginda sallallahu alaihi wasallam membelanjakan seluruh hartanya untuk agama. Prinsip baginda yang sentiasa mengutamakan orang lain berbanding dirinya sendiri menjadi inspirasi buat para sahabat yang lain. Jadi baginda tidak pernah rasa takut untuk jatuh miskin. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup menggadaikan hartanya untuk semua umatnya, terutamanya golongan fakir dan golongan miskin. Jadi yang seterusnya, usaha dan kecekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perniagaan bukan hanya untuk mengejar harta semata-mata. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bekerja keras untuk menyara kehidupan, untuk mengukuhkan potensi baginda sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang kaya yang mampu tampil ke hadapan untuk menghulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjalankan perniagaan bukan hanya untuk mengejar harta semata-mata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perniagaan, bekerja keras
mencari rezeki yang halal semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muamalah seperti ini yang telah dianjurkan oleh agama Islam, kerana lebih ramai orang Islam yang kaya, lebih ramailah dapat umat Islam yang dapat membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Bertepatan dengan konsep muamalah yang bernama ta'awun, iaitu bantu-membantu. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemurah merupakan salah satu faktor yang penting untuk masyarakat Arab berminat untuk menjalankan perniagaan, untuk menjalankan urus niaga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja berniaga untuk meraih keuntungan, bahkan baginda lebih gemar untuk memelanjakan harta dan jualannya untuk orang yang memerlukan dan bersikap murah hati dalam setiap perlakuan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara kesimpulannya, masyarakat hari ini sewajarnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh usahawan, sebagai contoh peniaga dalam menjalankan perniagaan seharian. Perniagaan bukan sahaja sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah ia mampu melahirkan lebih ramai usahawan Islam yang berjaya dengan mengamalkan contoh tauladan dan sunnah-sunnah yang telah dilanjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga menjadi asbab kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Seterusnya, ciri-ciri perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam aspek kepimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia melalui sifat-sifat mulia seperti amanah, sidik, tabligh dan fatanah. Menurut kitab sirah, sebelum dari kerasulannya, pemimpin Quraisy pernah memberi gelaran Al-Amin kerana keunggulan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat setempat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan rasa kasih sayang berterusan sebahagian besar masyarakat Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi jelaslah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin yang patut dicontohi dalam setiap aspek. Selain itu, aspek kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perniagaan, baginda sallallahu alaihi wasallam bersifat pemaaf dan bukanlah seorang yang pemarah, sekaligus menggambarkan seorang yang berjiwa besar, seorang pemimpin yang hebat dalam menjalankan setiap aspek kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa memaafkan orang lain sekalipun seseorang itu pernah menzalimi, mengusir ataupun mencerca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang seterusnya, akhlak terpuji baginda tidak perlu terhad kepada apa yang dinyatakan. Sebaliknya, meliputi sifat pekerti yang baik dan luhur sesuai dengan taraf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna akhlak manusia. Jadi di sini sikap tanggungjawab dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perniagaan menunjukkan tauladan yang sangat baik kepada umat manusia untuk mencontohi gerak kerja ataupun urus niaga perniagaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru asuhan baginda kepada umat manusia adalah menepati konsep mendidik melalui teladan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelaslah di sini sifat kepimpinan diri Nabi tidak terhad kepada perlakuan terpuji sesama manusia. Sebaliknya, meliputi ciri yang menjadikan baginda sentiasa terikat kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sifat zuhud, sifat takwa dan tawaduk adalah sifat diri yang meletakkan diri baginda sebagai hamba Allah yang sangat taat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman, nombor metrik 061766. Baiklah, sekarang saya akan sambung pembentangan bagi kumpulan saya, iaitu ibrah dalam perniagaan Rasulullah SAW. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, setelah kematian datuknya Abdul Muttalib. Akhlak serta keelokan budi pekerti Rasulullah telah terzahir ketika baginda kecil lagi. Baginda pernah melakukan pelbagai kerja-kerja ketika usianya sampai kepada usianya. Secara kebiasaannya orang bekerja pada waktu itu. Contohnya, menternak kambing dan berniaga membantu bapa saudaranya. Bermula dari sinilah baginda menjalankan kerja-kerja perniagaan. Ketika baginda berusia 12 tahun, baginda mengikut bapa saudaranya iaitu Abu Talib ke Syam atas urusan perniagaan. Baginda telah dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib ke Syam bagi menolongnya berniaga. Baiklah, sekarang kita pergi kepada antara ibrah dalam perniagaan Rasulullah. Antaranya ialah tidak pernah berdebat, jujur, teknik menjual yang unik, tidak bersumpah palsu, berlemah lembut, tidak mengejar harta semata-mata, fasih bertutur kata dan raut wajah yang sentiasa senyum. Baiklah, sekarang kita pergi kepada satu-satu, iaitu yang pertama, tidak pernah berdebat. Ketika baginda berniaga, baginda tidak pernah menyakiti hati peniaga lain. Hal ini diakui oleh mereka yang pernah berurusan dengan baginda SAW sebelum baginda diangkat menjadi Rasul. Oleh itu, kita mestilah mengikuti contoh dan tauladan ini dengan tidak berdebat bersama pelanggan. Seterusnya, kejujuran. Baginda bersabda, peniaga yang dapat dipercayai dan beramanah akan bersama para nabi, orang-orang yang dapat dipercayai dan orang-orang yang mati syahid. Riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah melarang jual beli barang yang mengandungi unsur tipu daya kerana terdapat ayat di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, yang membawa maksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh yang demikian, kita mestilah jujur dalam perniagaan yang kita lakukan. Seterusnya, teknik menjual yang unik. Nabi menjual barang-barang baginda tidak seperti yang diamalkan oleh kebanyakan peniaga ketika itu, seperti peniaga Arab atau bukan Arab. Pada kebiasaannya, para peniaga meletakkan harga yang setinggi mungkin. Akan tetapi, Nabi menjualnya dengan cara memberitahu harga pokok dan meminta para pelanggan atau pembeli membayar beberapa harga yang mereka mahu. Seterusnya, raut wajah yang sentiasa senyum. Dengan wajah yang manis dan menawan, dihiasi pula dengan senyuman yang manis, pastilah keindahan dan keelokan yang terpancar di wajah seseorang itu semakin bertambah. Oleh sebab itu, kita hendaklah menghiasi muka kita dengan senyuman ketika berniaga, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, tidak bersumpah palsu. Baginda mengecam amalan perdagangan yang dipenuhi tipu daya, apalagi sampai bersumpah palsu, mengandungi unsur riba atau berbisnes di pasar gelap. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, iaitu penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mahu menerangkan keadaan barang, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi cacat barang itu, mereka akan dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, berlemah lembut. Baginda Rasulullah SAW sentiasa mengamalkan sikap baik hati dan lemah lembut ketika menjalankan perniagaan. Tambahan juga, baginda seorang yang lemah lembut dan dapat menyenangi ramai orang. Oleh yang demikian, kita mestilah bersikap lemah lembut ketika melaksanakan perniagaan seperti yang dilakukan oleh baginda. Seterusnya, bukan mengejar harta semata-mata. Rasulullah SAW bekerja keras mencari kehidupan yang halal dan merupakan sambungan dari siri perjuangan untuk menghadapi cabaran hidup bagi seorang insan ini adalah kerana untuk membantu kalangan orang yang berada dan tidak berada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang bermaksud, dan hendaklah kamu bantu-membantu dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu sekali-kali bantu-membantu dalam perkara-perkara kejahatan dan permusuhan. Oleh itu, kita mestilah berniaga bukan untuk mengejar harta semata-mata. Akhir sekali, fasih bertutur kata. Rasulullah SAW merupakan seorang yang mempunyai kefasihan dalam tutur katanya. Tutur katanya lembut, lunak didengar, tidak pernah berbohong dan sentiasa jujur. Terdapat sebuah hadis
yang menceritakan kefasihan baginda yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sayyidatina Aisyah. Bermaksud adalah Rasulullah SAW berkata-kata dengan perkataan yang terang serta jelas lagi tegas, dapat difahami oleh setiap orang yang mendengarnya ataupun duduk bersamanya. Oleh itu, kita wajarlah fasih dalam bertutur kata apabila berniaga seperti yang ditunjukkan oleh baginda. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita teruskanlah penutup dan khulasahnya daripada apa yang telah sahabat-sahabat kita bentangkan sebentar tadi. Jadi akhir sekali, khazanah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai nilai yang dapat memberikan panduan kepada kehidupan kita. Jadi kita ni sebagai usahawan mampu mengambil banyak pengajaran daripada kisah peristiwa Rasulullah seawal kehidupan baginda dan sehinggalah penghujung hayat baginda. Jadi menjadi usahawan ini tidaklah sekadar kita ini mengejar keuntungan semata-mata, tapi menjadikan bisnes kita ini adalah satu saham akhirat untuk kita mendapatkan redha Allah Ta'ala. Jadi seperti mana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat dahulu pada zaman Nabi, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat ini berniaga dan mereka ini berniaga hanyalah untuk mendapatkan redha Allah semata-mata. Bertakwa, mereka ini bertakwa kepada Allah. Jadi setakat tu je lah. Jadi hanya itulah daripada kumpulan kami ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.